Aku nak bawa satu cerita, satu kisah yang berkaitan dengan satu orang pemuda ataupun satu orang lelaki yang bernama Abu Nasr Sayyad. So Abu Nasr Sayyad ni dia satu orang yang miskin dan satu orang yang sangat-sangat susah. Hidup dia susah, tak ada kerja, even nak bagi makan kat family dia pun tak ada. Jadi bila dia dah serabut, dah cuba cari kerja, cuba cari duit, cuba berniaga macam-macam tak jadi. Last kali Abu Nasr Sayyad ni dia pergi jumpa satu orang Syekh Ahmad bin Miskin. Jadi Syekh Ahmad bin Miskin ni adalah satu orang tabi'in. Ini kisah benar Tabi'in ni bermaksud orang yang datang selepas sahabat dan dia orang sempat jumpa sahabat. Tak sempat jumpa Nabi tapi dia sempat jumpa sahabat. Jadi lepas Abu Nasr Sayyad ni jumpa dengan Syekh Ahmad bin Miskin ni, jadi dia mengadu kat Syekh, "Ya Syekh, tolong saya Syekh, saya susah, makan tak ada, nak bagi anak bini makan pun tak ada, tolong saya Syekh." Jadi Syekh ni bagi tahu dekat Abu Nasr Sayyad ni, "Okey, kau solat 2 rakaat, kemudian aku tolong kau." Dia suruh solat dulu, pergi kepada amal dulu, pergi minta Allah dulu, baru datang kepada usaha kita, asbab dunia ni. Jadi lepas solat, Syekh ni bawa dia pergi ke tepi laut, kemudian Syekh ni suruh dia mancing kat certain tempat. Jadi lepas dia mancing, selama ni dia dah usaha macam-macam tak dapat-dapat. Jadi berkat Syekh tu tunjuk tempat tu, dia mancing, dia terus dapat satu ikan yang sangat-sangat besar dan dia sangat happy. "Ya Syekh, ini saya dah dapat hasil daripada tangkapan, saya dapat satu ikan yang besar. Kemudian saya jual ikan tu, saya dapat manisan dengan daging. Jadi saya nak bagi salah satu ni kepada Syekh." Jadi Syekh ni kata apa? Syekh ni bagi tahu yang kalau aku buat awal-awal ni, aku tolong kau dengan niat aku mengharapkan balasan daripada kau, nescaya ikan besar tu takkan keluar dari tempat tu. Dekat sini sangat penting guys untuk kita tahu. Hari ni kita belanja member ke, kita tolong orang, selalu kita akan cakap, "Tak apalah, hari ni aku belanja kau makan, nanti aku datang tempat kau belanja pula aku." Sebenarnya ini satu percakapan yang boleh dikatakan tak ikhlas. Kita buat sebab kita mengharapkan satu ganjaran lain, melainkan kita buat semata-mata kerana Allah. Jadi lelaki ni balik dengan gembiranya nak bagi kepada family dia. Tiba-tiba dia nampak ada 2 orang, satu orang ibu janda dan satu orang kanak-kanak kecil yang sedang kelaparan dan minta sedekah. Abu Nasr Sayyad ni kata masa dia dalam perjalanan tu, datang satu perasaan seperti dia ni baru sahaja dapat ganjaran daripada syurga. Masya Allah, barang baru turun dari syurga. Jadi dia rasa sangat pemurah dan dia terus bagi kepada satu orang ibu dan anak ni tadi. Lahirlah satu tangisan daripada ibu dan senyuman daripada anak ni tadi. Jadi Abu Nasr Sayyad terus bagi semua. Jadi lepas dia bagi semua ni, dia balik sampai rumah, syaitan dah kacau dia. Mula-mula tadi dia ikhlas, tapi bila sampai rumah syaitan kacau dia. Abu Nasr Sayyad, kau pergi bagi buat apa semua? Sepatutnya bagi sikit, ikhlas bagi banyak ni tak ikhlas kau dah. Kau nak bagi anak bini kau semua. Syaitan telah masuk, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Orang kata, engkau anak kepada Sipolan bin Sipolan. Okey, sekarang ni aku ada hutang dekat ayah engkau dengan hutang yang sangat banyak dan engkau adalah waris yang tinggal buat masa ni. Dalam sekelip mata, dia baru sahaja menerima satu orang bayar hutang yang sangat banyak. Jadi Abu Nasr Sayyad ni terus dapat harta ni, bagi anak bini dia makan, bagi family-family lain makan, dan harta dia still banyak, dia orang paling kaya dan dia mula menderma ke orang lain. Timbul satu perasaan, iblis, syaitan tu dah kacau. Dia kata apa? Abu Nasr Sayyad, kau orang kaya, mana boleh derma sikit-sikit? Derma mesti mau banyak baru orang cakap kau kaya. Jadi setelah datang satu perasaan yang derma sebab orang pandang dia kaya, bukan derma ikhlas kerana Allah. Jadi datang satu malam, satu mimpi telah datang dalam Abu Nasr Sayyad ni. Dia bermimpi apa? Dia dekat padang mahsyar, dekat ramai orang, umat daripada Nabi Adam sampai hari kiamat ada kat padang mahsyar tu, dan satu demi satu, seorang demi seorang dipanggil untuk dihisap. Jadi Abu Nasr Sayyad ni sampai dia punya turn, malaikat panggil dia, Abu Nasr Sayyad, cepat ni turn kau. Lebih kurang Kemudian Abu Nasr Sayyad ni dia pun perform lah amal dia. Dia tunjuk amal ni dan keburukan ni. Kemudian keburukan ternyata memberati daripada timbangan amal baik dia. Abu Nasr Sayyad dah takut. Kejap lagi malaikat tanya dia, Abu Nasr Sayyad, ada lagi tak? Jadi Abu Nasr Sayyad nampak satu gunung sedekah yang dia telah buat masa kat dunia, masa dia kaya dulu, dan gunung tu diletakkan atas timbangan. Dia mengharapkan bila masuk dia punya derma yang banyak-banyak tu terus berat Apabila dia letakkan amalan sedekah dia yang banyak-banyak tadi atas neraca timbangan tu, sikit pun tak gerak neraca timbangan tu. Gunung tadi dia punya berat hanyalah seperti kapas, ringan, tak berat langsung. Tiba-tiba Allah zahirkan 2 keping pinggan, iaitu berisi daging tadi dan berisi manisan tadi, diletak dekat atas neraca timbangan tu. Bila letak je 2 pinggan atas neraca timbangan dia tadi, terus berlakunya pergerakan dalam neraca timbangan tu dan benda tu dah jadi stabil. Jadi dia perlukan sedikit lagi amal untuk amalan baik melebihi amalan jahat dan dia akan masuk syurga. Tiba-tiba zahirlah satu senyuman dan zahir satu titisan air mata diletak atas neraca timbangan. Teruslah neraca timbangan ni memberati amal baik daripada amal buruk. Jadi hari ni guys, poin yang sangat penting kat sini adalah don't belittle little things. Jangan kecilkan benda yang kecil. Yang penting bukan adalah kuantiti, tapi quality of the sedekah. InsyaAllah, stay in style, keep the faith. Assalamualaikum.